Tak ada pun kita tengok PAN ataupun Mak Sabu and the gang membuat demonstrasi ketika itu membantah kerajaan dia sendiri. Adakah mereka lupa pada ketika itu harga barang meningkat juga walaupun GST dihapuskan? Sedangkan kempen mereka mengatakan bahawa GST akan menyebabkan harga barang turun kalau dihapuskan. Tapi bila hapuskan GST, mereka laksanakan kembali SST. Saudara, bukan setakat kutipan cukai, perbezaan antara GST dengan SST lebih kurang 30 bilion hilang daripada kantong negara, menyebabkan segala apa yang Datuk Seri Najib bagi sebelum ni satu persatu ditarik balik, dikurangkan peruntukannya. Maka akhirnya hidup rakyat merana. Kalau dulu Raja Petra kata senario dia sama macam 2018 atau pemilihan umum ke-14, mungkin pertandingan satu lawan satu itu BN payah nak menang. Tetapi selepas rakyat membuat keputusan silap 2018, bagi peluang pada PH memerintah 22 bulan, kemudian PH yang khianat kepada PH ni keluar, buat pula kerajaan dengan UMNO, buat kerajaan dengan PAS, mereka wujudkan kerajaan Perikatan Nasional. Lagi parah, orang yang selama hari ini 61 tahun pemerintahan Barisan Nasional tak pernah ada masalah nak keluar cari makan, tiba-tiba mereka disekat daripada keluar cari makan. Tak boleh cari makan secara sempurna kecuali mereka terlibat dengan essential services. Sekejap PKP, sekejap PKPB, sekejap PKPD, sekejap PKP tak macam-macam lah tuan-tuan. PKP tak PKP, PKP tak PKP. Last sekali yang melingkup tuan-tuan, rakyat Malaysia. Yang bertambah hutang, rakyat Malaysia. Yang akhirnya berhutang alung, rakyat Malaysia. Yang akhirnya menggunakan duit yang dipinjam daripada alung untuk jadikan modal berniaga, lepas tu tutup balik berniaga. Sebab PKP diteruskan balik, kejap buka, kejap tutup. Last sekali alung pun tak boleh bayar. Yang bunuh diri pun rakyat Malaysia, tuan-tuan. Jadi saya nak tanya dengan Raja Petra, kau duduk Manchester, memang kau tak tahu? Kau takkan tahu apa yang berlaku di Malaysia. Hari ini saya nak beritahu, kalau hari ini berlaku perpecahan di kalangan pembangkang, saya bagi jamin 100% BN boleh menang mudah. Kalau pilihan raya sebelum bulan 10, BN boleh menang mudah. Kalau berlaku pertandingan 1 lawan 1 sekalipun, kalau pilihan raya berlaku sebelum bulan 10, sebelum keadaan menjadi parah, sekarang ni keadaan dah parah dah, dengan inflasi yang meningkat dan sebagainya, dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Saudara, ada musibah yang bakal berlaku bulan 10 ni. Kalau dulu biasa kita tengok hujan, kita tengok banjir bulan 12. Saya ramalkan kali ni mungkin dia akan lebih awal daripada tu. Sebab sekarang ni saudara, global warming ni telah menyebabkan kita punya climate change. Kita punya apa dipanggil climate change? Kita punya perubahan cuaca ni, perubahan iklim ni luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Waktu patut panas dia sejuk, waktu patut sejuk dia panas, dan bila kutub utara, kutub selatan ni dah sampai cecah 40 degree Celsius ni, tuan-tuan. Air tu nak melambat ke mana, saudara? Jadi saya bimbang takut bulan 10 ni banjir dah bermula. Jadi kita minta pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memandangkan beliau pun nampak gaya macam nak buat pilihan raya pada tahun ni, nampak gayanya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, nampak gayanya macam dah dapat hidayah. Kita haraplah buatlah bulan 9, paling lambat pun buat bulan 9. Bentanglah belanjawan yang dia nak bentang tu, buat bentanglah bulan 8 ke, hujung bulan 8 ke, atau bentang bulan 9, kita bubar parlimen, lepas tu kita terus. Itu yang masalahnya. Kalau nak bentang juga, dia akan pergi bulan 10 juga. Itu yang leceh tu. Di awal parlimen tu boleh kan? Parlimen memang boleh awal. Parlimen dah mula dah sesi dia. Ya, tapi sesi next session bulan 10. Tapi kena cepat lah. Tak boleh. Dia kena cepat kan.
Tak boleh lambatkan. Itu penting. Jadi apa ni, kalau Raja Petra fikir dengan berlakunya pilihan raya 1 lawan 1, BN pasti kalah, memang silap lah. Sebab dulu orang tak kenal BN tu macam mana. Sekarang orang dah boleh nilai prestasi BN 61 tahun 61 tahun memerintah. Dah boleh dibandingkan dengan kerajaan Mahathir PH, dah boleh dibandingkan dengan kerajaan Muhyiddin PN, dah boleh dibandingkan dengan kerajaan hybrid hari ini. Orang boleh nilai mana lebih baik. Jadi tak semestinya hasilnya akan seperti mana yang Raja Petra perkatakan. Tak semestinya. Dulu orang tak pernah kena kencing dengan janji-janji manis Pakatan Harapan, tetapi orang dah tahu dah dia kena kencing hari ni. Jadi macam mana Raja Petra yang duduk di Manchester nak kata bahawa kita punya prestasi pilihan raya akan sama seperti tahun 2018. Kalau berlakulah begitu, maknanya orang Malaysia ni masih ramai yang bodoh, macam 25% pengundi Melayu yang mengundi Pakatan Harapan pada tahun 2018. Kalau adalah orang Melayu khususnya yang guna perangai yang sama seperti 2018, 25% ni mengundi lagi Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional, memang kita tak boleh nak salahkan dia orang lah. Sebab dia orang sendiri yang membenarkan ular mematuk diri mereka di tempat yang sama 2 kali. Dan saya nak beritahu masyarakat Tionghoa yang mengharapkan, yang meletakkan beribu harapan sehingga 97% mengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya lepas. Saya beritahulah, saya boleh jamin paling busuk pun 20% daripada mereka akan kembali kepada Barisan Nasional. Kerana bagi mereka yang paling penting, mereka ada sebuah kerajaan yang stabil. Kerana dengan adanya kerajaan yang stabil, mereka boleh meneruskan perniagaan di dalam negara ni. Mereka pun tahu bahawa investment akan masuk. Bila investment masuk, mereka juga yang untung. Sebab bila kuasa membeli rakyat, peluang pekerjaan diwujudkan. Bila peluang pekerjaan diwujudkan, maka rakyat akan mempunyai kuasa membeli yang lebih tinggi berbanding dengan sekarang. Jadi, kalau foreign direct investment masuk ke dalam negara ini disebabkan kerajaan itu lebih stabil, sudah pasti akan menguntungkan mereka yang merupakan golongan majoriti peniaga-peniaga dalam negara ini. Jadi, kita minta Raja Petra ni tolonglah buat kaji selidik sebelum bercakap. Jangan main agak teka je ataupun dengar nasihat daripada setengah-setengah orang yang duduk di Malaysia yang feed information pada dia. Kerana banyak information yang dia bagi ni tak berapa nak betul. Tak berapa nak tepat. Okey, silakan. Betul. Dia juga cakap tu dalam video tu dia macam berharap sangat UMNO akan kembali sebelum PRU lah, bekerjasama dengan PAS dengan Bersatu gitu. Ada udang sebalik ni gitu. Dia bukan udang sebalik mi, sebab dia diarahkan oleh orang yang membayar dia. Suka tak suka, kita kena rely on UMNO. Kan? Betul. Dia tahu kalau dia berlawan dengan UMNO, dia tak boleh menang pilihan raya. Bukan setakat seluruh Malaysia mereka akan ikut. Negeri Kelantan yang merupakan kubu kuat dia pun silap-silap bungkus. Jadi cara nak elakkan daripada Terengganu yang ada hasil bumi, ada tisu. Terengganu yang ada hasil bumi yang tinggi, nak elakkan daripada apa ni, daripada mereka kalah negeri Terengganu, dan di situ saja mereka dapat royalti minyak yang banyak. Dan itu jugalah duit yang digunakan untuk mereka berkempen, untuk mereka gunakan di negeri-negeri lain. Kalau itu pun kalah, memang masalah. Dulu kita dah ajak, tolong pastikan mereka selepas kalah di Melaka dan ada pengajaran tu, baliklah bersama dengan kita. Tak nak lepas tu bila kalah di Johor, kita ajak lagi sekali. Jarang orang menang ni nak ajak orang yang kalah untuk bersama. Biasa orang yang menang ni dia akan cakap, tengok kau ada game. Dulu kita cakap bersama,
Kau tak nak bersama, kau nak lawan juga kita. Tapi yalah, tak apalah, kita ni demi perpaduan Islam kan. Kita pun ajaklah dia bersama. Tapi dia melahirkan kata-kata dia tetap setia bersama Muhyiddin, laki baru dia kan. Kita pun tak boleh nak cakap apa lah. Kita reda je lah. Kita hormati pendirian dia. Cuma kita harap bila Haji Hadi dah tak ada nanti, mungkin pewaris-pewaris PAS ni akan boleh memikirkan adakah lebih baik bekerjasama dengan UMNO atau bekerjasama dengan Bersatu. Kalau nak fikir pasal penyatuan ummah, dia kena pastikan dua parti yang mempunyai ummah Melayu ni, orang Islam yang paling besar, iaitu UMNO yang ada lebih daripada 4.2 juta ahli ni, dan PAS yang ada lebih 1 juta ahli ni. Yang ini yang perlu disatukan. Ini pilih yang tak tahu ada 100,000 ke tidak jadi ahli. Yang itu yang dia nak bergabung. Itulah masalah dia. Sebab dia tak meletakkan Islam di hadapan. Dia tak meletakkan penyatuan ummah tu di hadapan. Sebaliknya dia letakkan apa benefit yang dia dapat. Pertama, royalti minyak yang dipikirkan. Kedua, jawatan yang boleh ditawarkan oleh Muhyiddin yang dipikirkan. Ketiga, dana pilihan raya yang ditawarkan oleh Muhyiddin yang dipikirkan. Kalau dia letakkan hal dunia di hadapan, memanglah akhirnya parti dia tu tak nampak lagi lah memperjuangkan akhirat. Lebih baiklah kau sokong Datuk Zaid Hamidi, akhirat di hadapan.